Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan sebahagian daripada hasil penyelidikan yang saya jalankan bersama dengan kumpulan penyelidik dalam penyelidikan ataupun dalam geran FRJS kami dalam International Conference on Contemporary Islamic Studies. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah menganjurkan seminar ini. Jadi tajuk bagi penyelidikan saya iaitu elemen utama modal pemulihan holistik terhadap komuniti lesbian, gay, bisexual dan transgender. Jadi antara yang terlibat dalam penyelidikan ini iaitu saya sendiri, iaitu Nur Hafizah binti Muhammad Haridi, kemudian Prof. Madya Dr. Munawar, Dr. Nasruddin dan juga Prof. Madya Dr. Nur Salim. Jadi LGBT merupakan fenomena yang merebak di era moden sebagai bentuk penyimpangan seks. Perubahan era globalisasi yang semakin moden menyebabkan kehidupan masyarakat telah mencorak dan menciptakan sejumlah konsep, istilah dan teori baru mengikut logik akal sendiri tanpa memikirkan kesan dan akibatnya di masa hadapan. Jika di luar negara, isu ini sudah menjadi kebiasaan dan golongan ini telah diangkat ke tahap yang perlu dihormati sehingga perkahwinan sesama jenis adalah dihalalkan di sana. Semakin ramai artis dan idola barat yang secara terang-terangan tidak malu atau segan untuk mengaku bahawa mereka adalah gay atau lesbian, malah ada yang sampai ke tahap melakukan LGBT juga boleh dikategorikan sebagai penyakit psikiatri atas faktor kecelaruan pemikiran yang dihadapi. Penyakit ini juga tidak terhad kepada gender semata-mata tetapi turut merangkumi beberapa aspek lain seperti warna kulit, usia dan lain. Masyarakat barat seperti di Amerika Syarikat, golongan LGBT masih dianggap oleh setengah kelompok masyarakat sebagai golongan tidak bermoral, tidak suci atau tidak berfungsi. Sehingga tahun 1973, golongan LGBT disifatkan sebagai golongan yang mempunyai penyakit mental yang diwartakan dalam manual diagnostik dan statistik gangguan mental oleh Persatuan Psikiatri Amerika Syarikat. Terkesan dengan arus liberalisme, Malaysia tidak terkecuali dijadikan sasaran oleh golongan LGBT ini untuk mendapat tempat dan pengiktirafan. Hal ini berlaku kerana gelombang budaya barat berideologi sekularisme terlalu mudah menular masuk ke dalam diri masyarakat, seterusnya mempengaruhi minda dan tingkah laku orang. Gejala LGBT di Malaysia semakin parah dan membimbangkan dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan generasi muda yang boleh mendorong mereka kepada tingkah laku songsa. Fenomena ini bukan sahaja berlaku melibatkan remaja-remaja yang berpeleseran tetapi juga di institusi pengajian tinggi yang kita percaya boleh membentuk peribadi dan sahsiah pelajar. Malahan juga lebih menyedihkan turut menyelinap dalam kumpulan profesional. Rentetan dengan itu, pelbagai usaha dan pendekatan telah diambil daripada pelbagai pihak yang terlibat bagi menangani isu berkenaan, antaranya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Agama Islam Negeri, Badan Bukan Kerajaan serta Pesura. Berasaskan senario tersebut, mendorong penyelidikan khusus dilaksanakan terhadap pemulihan LGBT bagi mencapai pemulihan yang holistik dan komprehensif dari segi pemulihan spiritual dan jasmani secara bersama. Kajian ini bertujuan untuk mengenal dan mencadangkan modal pemulihan holistik terhadap LGBT di Malaysia. Kajian ini memfokuskan komponen dan elemen-elemen pemulihan holistik bagi membantu golongan LGBT kembali kepada fitrah yang asal dan dapat menjalani kehidupan kajian. Jadi dalam menghasilkan penyelidikan ini, kami telah menggunakan atau kami telah memilih FDM, iaitu Fuzzy Delphi Method. Jadi dalam fasa ini, maksudnya ada satu fasa yang dinamakan sebagai DDR, di mana DDR ini terdiri daripada 21 orang pakar. Jadi 6 orang pakar terdiri daripada kaki tangan kerajaan, 4 orang pakar aktivis badan bukan kerajaan, 6 orang pakar merupakan pengamal LGBT, manakala 6 orang pakar mewakili komuniti masyarakat. Dapatan kajian, komponen utama modal pemulihan holistik terhadap LGBT berdasarkan kaedah Fuzzy Delphi Method, FDM. Jadi hasil kajian menunjukkan elemen utama pembangunan model pemulihan holistik terhadap komuniti LGBT adalah peranan kerajaan dengan mendapat nilai threshold 0.044, peranan badan bukan kerajaan 0.060, peranan komuniti LGBT
0.076 dan peranan komuniti masyarakat 0.76. Berdasarkan dapatan kajian ini menunjukkan pembangunan model pemulihan holistik terhadap komuniti LGBT berdasarkan 4 elemen utama. Pemulihan merupakan satu bentuk perkhidmatan sosial bagi memudihkan individu menghadapi masalah tingkah laku negatif. Pemulihan berasal daripada perkataan pulih yang bermaksud kembali kepada asal, manakala pemulihan bermaksud usaha untuk memulihkan seseorang kepada asal. Pemulihan dalam Islam ialah memulihkan seseorang pesalah jenayah daripada kesalahan yang dilakukan menerusi pembersihan dosa. Pemulihan holistik dan bersepadu menyedari kesepaduan akal, jasad dan roh. Justru keseimbangan dan keharmonian intelek, rohani, emosi dan jasmani perlu dipupuk dan diberi perhatian sepanjang proses pemulihan tersebut. Berdasarkan analisis falsafah menunjukkan bahawa Al-Ghazali menggariskan pemulihan holistik dalam mencari keutamaan jiwa dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Keutamaan jiwa adalah matlamat kehidupan dalam aspek rohani dan jasmani, sedangkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah matlamat kehidupan secara. Antara pengkaji barat yang memfokuskan kajian berkaitan sumber program dan aktiviti pelaksanaan pemulihan iaitu Jenro, Rose, Hodin, Epps dan Kendrick serta ramai lagi di kalangan pengkaji barat yang memfokuskan kajian berkaitan sumber berkaitan program ataupun aktiviti-aktiviti terhadap pemulihan LGBT. Daripada kajian pengkaji ini dapati bahawa ciri-ciri pemulihan yang berjaya bukan sahaja dari segi pendekatan yang digunakan, tetapi juga elemen-elemen pelaksanaan program seperti penyediaan kemudahan, kemahiran pelaksana, sikap pelaksana, proses pengajaran, sokongan pentadbir dan penilaian program. Kesemua elemen ini dikatakan sebagai penggerak kepada sesuatu pemulihan. Justru dalam konteks pemulihan komuniti LGBT berhijrah di Malaysia, pihak kerajaan, badan bukan kerajaan, komuniti LGBT dan komuniti masyarakat memainkan peranan dalam usaha pemulihan. Perkara ini penting bagi membantu memastikan komuniti LGBT berhijrah tidak kembali kepada cara hidup songsang dan akhirnya menyumbang kepada masalah peningkatan gejala sosial khususnya berkaitan dengan peningkatan kes HIV dan AIDS. Berdasarkan analisis kajian yang dijalankan, jelas menunjukkan bahawa setiap pihak perlu bersatu dalam usaha membantu pemulihan komuniti LGBT di Malaysia. Fenomena LGBT di Malaysia mestilah ditangani secara serius selain peningkatan individu yang terlibat dengan gaya hidup songsang dari masa ke masa serta peningkatan kes melibatkan penyakit HIV dan AIDS atau penyakit kelamin yang lain. Orientasi kehidupan songsang ini jelasnya perlu difahami bukan hanya melibatkan penyakit fizikal dan mental, bahkan jika disahkan melalui undang-undang boleh dan telah pun terbukti merosakkan keturunan. Allah SWT mengingatkan kita dalam surah As-Saff, Dia amat tidak menyukai orang yang tidak berbuat seperti apa yang diperkatakan dan sekiranya setelah ia tahu apa yang salah dan yang betul. Manusia yang mengakui Muslim itu masih melakukan yang dilarang, maka Allah SWT akan benar-benar akan menyelewengkan hatinya. Pemulihan LGBT perlu dilakukan secara holistik dan tidak hanya meletakkan pihak-pihak tertentu sebagai autoriti dalam proses pemulihan yang dijalankan. Jadi sekian dahulu pembentangan daripada saya. Jadi jika ada persoalan, boleh email kepada nurhafizah@quiz.edu.my. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.